datang petang ni untuk melihat persediaan kita di Dewan Warisan. Seperti yang telah kita maklumkan sebelum ini, Dewan Warisan juga merupakan satu lagi PPB yang ketiga dibuka kan. Sebelum ni kita dah buka PPB di Dewan 2020, diikuti Dewan Seri Melati, dan seperti yang kita janjikan kita akan buka pada 14 Jun pada hari Senin ni. Ia selaras dengan rancangan kita lah untuk menambahkan tempat bagi penyediaan vaksin, suntikan vaksin bagi mereka yang telah pun mendaftar dalam MySejahtera ataupun mendaftar melalui mana-mana platform seperti borang ataupun portal yang mana mereka data-data ini dimasukkan juga MySejahtera. Jadi MySejahtera akan menentukan temu janji kepada mana-mana yang telah pun mendaftar untuk datang. Jadi selain pada yang 3 PPB ini, seperti mana juga yang semua sudah maklum, kita juga telah membenarkan, maknanya bila saya kata kita tu Jabatan Kesihatan lah, dia telah pun membenarkan KPJ antara salah satu juga PPB swasta dan beberapa klinik yang lain yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Jadi saya nak kongsikan sini sebenarnya dalam hasrat kita untuk mencapai imuniti kelompok tu menjelang akhir tahun ni, di mana sasaran kita sekurang-kurangnya 80% penduduk kita telah divaksinkan nanti. Jadi kita terpaksa membuat beberapa pendekatan. Kita telah berbincang dengan agensi-agensi kerajaan untuk sama-sama bekerjasama dengan pihak masyarakat, khususnya daripada kawasan kampung tu lah JPKK lah. Jadi JPKK ni dikenaki untuk turun dan juga menasihati penduduk kampung mendaftar. Dan kita dapati semasa saya turun padang tempoh hari, ada kebanyakan orang-orang kampung ni memang tak boleh nak pakai MySejahtera kerana mereka tak begitu pandai nak menggunakan. Jadi kita telah menyediakan borang. Lebih daripada 20,000 borang telah kita edarkan dan kita telah menambah lagi borang-borang untuk diberikan kepada pengurusi dan juga setiausaha JPKK. Setelah mereka mengutip borang-borang ini, mereka akan serah kembali kepada pusat Imadun dan akan diselaraskan dengan bahagian pentadbiran daerah di setiausaha kerajaan negeri. Kita akan masukkan dalam sistem. Selain pada itu, kita juga menggalakkan mana-mana yang selepas pada inilah, selepas pada PKP 3.0 ni, jika dibenarkan, dewan-dewan orang ramai yang kemudiannya akan diselaraskan di bawah JPKK juga, mungkin bekerjasama dengan rukun tetangga, bekerjasama dengan combi, lagi bekerjasama dengan persatuan penduduk. Boleh juga membantu kita mendaftarkan mana-mana lagi yang belum daftar lah. Target kita sebenarnya 188,000. Tapi kalau kita dapat 200,000 tu baguslah. Mana tinggi sikit. Dan kita yakin dapat mampu melakukan. Tadi saya pun dah bertanya dengan Dr. Izwana. Beliau telah maklumkan kepada kita, Dr. Izwana adalah pengurus bagi PPB yang telah diwujudkan. Telah maklumkan bahawa jumlah orang yang datang untuk menerima vaksin ini tinggi kadar dia. Kalau dulu 80%, sekarang ni dah sampai ke 85-86% telah hadir untuk mendapatkan vaksin. 4 buah PPB swasta, yang ni yang saya maksudkan tadi, iaitu Klinik Megah di Kuala Perlis, Klinik Anura Kanga, Hospital KPJ Kanga dan Klinik Damedik Kanga. Dan dalam masa yang sama, Jabatan Kesihatan juga telah mewujudkan satu pasukan vaksinasi bergerak mobile yang telah ditugaskan untuk pergi ke kawasan-kawasan perumahan untuk penjagaan rumah orang tua dan OKU. Baik, untuk yang swasta ni, jangan semua pergi ke situ sehingga dapat notification arahan daripada MySejahtera tu ataupun mana notis secara SMS daripada daripada Kesihatan, baru dia boleh pergi ke klinik-klinik berkenaan. Sebab nama-nama tu memang dah diberikan. Saya dipahamkan sekurang-kurangnya 20 dos bagi setiap klinik akan diberikan. Dan dos-dos ni akan vaksin ni akan dibekalkan oleh Kesihatan juga. Bermakna siapa yang pergi untuk dapatkan dos pertama, dos kedua dan sebagainya di klinik berkenaan tidak perlu bayar. Sebab vaksin itu telah dibekalkan oleh pihak kerajaan. Selesai PKP 3.0, insya-Allah kita akan turun ke padang. Saya akan berjumpa dengan beberapa JPKK, mana kita ada 387, tapi kita tak boleh mengumpulkan semua orang sebab kita kena follow SOP. Jadi kita mungkin akan berjumpa dalam 5 JPKK wakil-wakil, ataupun kalau jika dibenarkan 7 ataupun 10, tapi tak besar, dan kita akan memenuhi keperluan untuk penjarakan sosial. Penerangan akan diberi. Dalam penerangan tu selalunya kita memberikan tekanan kepada kenapa pendaftaran mesti dibuat, kenapa vaksin itu mesti dibuat, dan apakah caranya kita menerangkan bahawa berita-berita tidak benar tu dapat kita nyatakan ketika dalam pertemuan tersebut.
Dan dalam masa sama, kita dapat menerangkan kenapa orang ada masalah. Dia dah daftar tapi vaksin tak dapat lagi. Sebab kita nak katakan sini bahawa ada beberapa bidang kuasa telah diletakkan di bawah kementerian tertentu. Sekiranya terdapat penduduk ataupun orang perseorangan yang tak mampu nak datang ke PPV, jenis katalah orang tua, ataupun dia memang tak ada kenderaan, tidak berkemampuan, ataupun dia menyusahkan dia untuk dapatkan Grab dan sebagainya, dia boleh berhubung dengan JPKK. JPKK kena menyelaras, dapatkan lebih kurang dalam 2 atau 3 orang ni. Sama ada JPKK kita mohon bawa ke PPV, atau JPKK memaklum kepada pihak CITF melalui Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, supaya IPM boleh bagi tahu kepada JPJ untuk terus mencari kenderaan yang sesuai. Semua kenderaan kerajaan adalah di bawah konsep mobility ni. Pihak kesihatan juga sedang melihat untuk bagaimana memberikan vaksin secara drive-thru. Yang ini pun dalam perbincangan. Banyak lagi kaedah. Contohnya lagi, kita mungkin nak buka hari Sabtu dan Ahad. Yang ini belum lagi, tapi saya dengar tak lama lagi akan diumumkan oleh pihak kesihatan bahawa pada hari Sabtu dan Ahad pun dewan-dewan ini juga atau PPV ini akan dibuka untuk tujuan tersebut. Jadi itulah secara keseluruhan gambaran bagaimana kita nak mencapai objektif vaksinasi ini harus diselesaikan selewat-lewatnya bulan 12 tahun ini. Ini kapasiti 800. Kalau Dewan Wawasan 2020 1006. So itu dah 2004 campur dengan 400 Sri Melati. So dalam 2,800 lah. Tapi sebenarnya kita suntik sebenarnya melebihi kapasiti sebenarnya. Selalunya macam hari tu pun kita suntik wawasan pun sampai 2,000 sehari. Itu yang paling tinggi kita dapat capai lah. So insyaAllah kita akan cuba dalam 2,800 ke 3,000 sehari. InsyaAllah bila lepas kita dah buka warisan lah. Daya upaya kalau warga emas memang kita akan cuba settlekan. Kalau terpaksa sahaja baru kita terpaksa tunda lah. Sebab dia sebenarnya almost kebanyakan orang memang boleh suntik. Termasuk warga emas. Jadi tidak ada banyak kerenah sebenarnya untuk suntikan vaksin ni. Jadi walaupun kita tidak dapat detail, tapi dari sejarah-sejarah dia biasanya anak-anak atau pewaris tahu. Contohnya dia pernah masuk ward disebabkan oleh alahan yang teruk, sesak nafas, bengkak buka. Anak-anak tahu yang itu. Jadi kalau tak ada sejarah tu, insyaAllah boleh suntik. Dan dia ada tak ambil ubat cair darah, yang itu pun anak-anak tahu. Sebab ubat cair darah yang kita masukkan is warfarin, yang kena ambil pemeriksaan darah 2 minggu sekali. So kalau tak ada pemeriksaan darah 2 minggu sekali, insyaAllah tak adalah ubat yang dimaksudkan tu. So walaupun tanpa apa yang kita sebut tadi tu, insyaAllah kita boleh bantu warga emas tu untuk ambil suntikan pada hari dia datang.